Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Tugasan individu, saya memilih isu-isu berkaitan dengan pembangunan, iaitu globalisasi dalam pembangunan. Tugasan ini disediakan untuk Dr. Nolaila binti Abdul Rashid dan disediakan oleh saya Nur Fazlila binti Safi'i, nombor matrik 260796. Sebelum itu, saya akan menerangkan mengenai isi kandungan berkaitan tugasan ini, iaitu 1.0 adalah berkenaan dengan pengenalan, 2.0 isu-isu berkaitan pembangunan ekonomi, globalisasi dalam pembangunan terbahagi kepada dua, iaitu 2.1 globalisasi perdagangan dan 2.2 globalisasi keuangan. 3.0 impak kepada globalisasi dan 4.0 adalah rumusan. Kita lihat kepada 1.0 yang ini pengenalan. Secara umumnya, Malaysia dikenali sebagai negara harimau Asia, iaitu Asian Tiger Economy. Ekoran daripada pencapaian kadar pertumbuhan dan perindustrian yang sangat tinggi sejak tahun 1990 dan 1990. Malaysia telah menghampiri target untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, namun masih jauh ketinggalan dari negara Asia yang lain seperti Singapura dan Hong Kong yang merupakan negara terkemuka di dunia sebagai negara yang menjadi pusat kewangan antarabangsa, manakala Taiwan dan Korea Selatan pula telah menguasai ekonomi dunia melalui sektor pembuatan teknologi maklumat. Cabaran yang paling kritikal dihadapi kerajaan dalam pengurusan ekonomi meliputi perubahan permintaan oleh industri dan pihak berkepentingan selain terpaksa menanggung liability dan bebanan hutang yang besar dalam keadaan ketidaktentuan persekitaran global. Walaupun cabaran datang silih berganti, namun kerajaan terus memenuhi janji kepada rakyat melalui pelbagai inisiatif sebagai usaha yang berterusan termasuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Menerusi wawasan ini, kerajaan telah menetapkan hala tuju baharu ekonomi dalam menuju pertumbuhan yang lebih mampan, inklusif, berteknologi tinggi serta merapatkan jurang sosioekonomi rakyat melalui agihan kekayaan yang adil dan saksama. Menurut Malaysia 2019. Seterusnya kita pergi kepada poin 2.0 iaitu isu-isu berkaitan pembangunan ekonomi iaitu globalisasi dalam pembangunan terbahagi kepada dua iaitu 2.1 globalisasi perdagangan dan 2.2 globalisasi keuangan. Kita lihat kepada 2.1 iaitu globalisasi perdagangan. Pada penghujung tahun 2019, krisis pandemik COVID-19 yang mula tercetus di Wuhan, China telah memberi impak yang besar di peringkat global secara keseluruhannya. Impak yang wujud adalah yang paling teruk sejak Perang Dunia Kedua dan kini memberi kesan yang dahsyat terhadap trajektori ekonomi Malaysia apabila aktiviti ekonomi global hampir terhenti hampir 2 tahun lamanya. Berlaku peningkatan kemiskinan dan kerajaan terpaksa menanggung bebanan fiskal yang besar akibat penutupan perniagaan dan pelbagai sektor industri negara. Sekiranya dapat diimbas dan diputarkan semula masa iaitu sebelum dunia dilanda pandemik COVID-19, pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah sangat memberangsangkan melalui pembangunan inovasi dan teknologi walaupun bersaing dengan negara-negara lain dalam mencapai kemajuan ekonomi. Semua pelaburan asing di Malaysia dan semua sektor ekonomi terpalit dengan kesan negatif yang mana penduduk kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan sebagai sumber utama bagi kelangsungan kehidupan seharian. Penduduk Malaysia mengalami taraf sosio-ekonomi yang sangat drastik dan perkara ini menambahkan lagi masalah kemiskinan di negara ini. Pandemik COVID-19 ternyata telah melumpuhkan kerancakan sistem pengangkutan yang menjadi nadi ekonomi dunia. Keadaan ini mencerminkan pandemik memberikan impak besar kepada trafik aliran ekspor perdagangan dan import bahan makanan di seluruh dunia. Sekiranya sistem bekalan terputus, maka banyak negara akan menerima kesan ekoran sistem pengangkutan amat penting bagi menentukan kelestarian sistem bekalan kekal dalam rantaiannya. Peperangan global yang mana masyarakat seharusnya tidak memandang mudah isu tersebut. Contohnya peperangan yang berlaku terhadap Ukraine
di mana konflik yang berlaku memberi tempias kepada negara lain selain tekanan Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah kepada Rusia menyebabkan Rusia menghentikan ekspor gandumnya ke seluruh dunia. Kesannya berlaku krisis bekalan gandum yang sangat kritikal. Perkara ini tidak terhenti setakat itu sahaja, malahan memberi kesan terhadap sektor pertanian yang dibangunkan oleh pelbagai negara di mana baja diperlukan untuk mencapai hasil pertanian yang maksimum. Namun Rusia sebagai pengeluar baja utama pertanian telah menghentikan rangkaian ekspor baja pertanian akibat pemulauan oleh negara-negara anti-Rusia seterusnya memberi kesan yang hebat terhadap pengeluaran makanan dunia. Kita lihat pula kepada 2.2 yang ini globalisasi keuangan. Perkembangan pesat pasaran kewangan dunia merupakan kesan pertama dalam globalisasi kewangan, merupakan aktiviti pengumpulan ataupun penarikan modal ke institusi kewangan ternama ataupun pasaran dunia atau ke negara persekitaran dalam bentuk pelaburan portfolio, bentuk kredit dan juga spekulasi melalui kegiatan dalam pasaran kewangan. Terdapat 3 faktor utama yang menentukan pergerakan mata wang ataupun dana merentasi dunia, iaitu pertama, jangkaan pasaran berkenaan pergerakan atau prospek nilai bagi mata wang pada masa hadapan, terutamanya bagi jangka masa pendek. Kedua, perbezaan kadar faedah di antara negara, dan ketiga, sentimen pasaran atau faktor teknikal yang bergantung kepada interpretasi ke atas maklumat. Jepun, Eropah dan Amerika Syarikat merupakan negara yang menerajui pengaliran kewangan pelaburan dan perdagangan dunia. Negara yang mempunyai keupayaan mempengaruhi dan menguruskan pasaran kewangan dunia serta ekonomi yang lain apabila mereka mengkoordinasi dasar mereka. Fenomena kegawatan ekonomi memaksa banyak negara di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina untuk membuat dan meminta bantuan daripada agensi kewangan antarabangsa seperti Dana Kewangan Antarabangsa yang ini IMF dan Bank Dunia untuk mengawal ekonomi negara mereka. Selain terpaksa membuat pengubahsuaian bagi mengurangkan perbelanjaan kerajaan, menurunkan upah bagi menarik pelabur asing, mengurangkan peranan pemerintah dalam pembangunan dan menswastakan perusahaan milik kerajaan dan akhir sekali iaitu menurunkan nilai mata wang mereka. Seterusnya kita lihat kepada 3.0 yang ini impak kepada globalisasi. Kesan daripada globalisasi perdagangan dan globalisasi keuangan. Ekonomi dunia kini diramalkan akan bertambah tenat berikutan kemelesetan ekonomi yang berlaku dan perkara ini telah dinyatakan oleh Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD. Setiap negara membangun dan negara-negara lain akan menerima kesan yang berbeza-beza sekiranya kemelesetan ekonomi global berlaku kerana terdapat negara akan mengambil masa yang lama untuk pulih dan ada juga negara akan pulih dengan cepat serta memberi kesan yang berpanjangan. Terdapat beberapa kesan berlaku akibat kemelesetan ekonomi seperti berikut, iaitu pertama, peningkatan kadar pengangguran, kedua, pencapaian pendidikan, yang ketiga, penurunan hasil ekspor, yang keempat, pelancongan global dan yang kelima, pelaburan swasta. Bank Dunia telah memberi amaran bahawa dunia akan menuju kemelesetan global pada tahun 2023 berikutan kadar faedah yang ini OPR telah dinaikkan di seluruh dunia kesan akibat inflasi. Dijangkakan kadar OPR ini akan terus meningkat secara berperingkat sehingga tahun hadapan iaitu mencecah kenaikan sebanyak 4% oleh Bank Pusat. Sekiranya ini berlaku dan berterusan serta diikuti dengan tekanan pasaran keuangan, maka kajian turut menjangkakan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ini KDNK global akan turut terjejas dan perlahan pada tahun 2023 kepada 0.5% iaitu pengucupan sebanyak 0.4% per kapita. Oleh hal demikian, peringkat dasar perlu mencari inisiatif bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus berjalan lancar dan dapat mengurangkan kadar kemiskinan melalui usaha meningkatkan produktiviti dan modal selain dapat menjana pelaburan tambahan. Yang terakhir iaitu 4.0 rumusan.
Secara keseluruhannya, bagi mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial dan pembangunan ekonomi yang stabil, masyarakat perlu membina benteng diri yang kukuh dengan pengetahuan, kemahiran, persediaan fizikal dan mental yang mampan, terutama berhadapan dengan situasi atau keadaan yang di luar jangkaan seperti penularan pandemik COVID-19. Seluruh rakyat perlu bekerjasama membantu dan menyokong kerajaan dan institusi kewangan bagi memastikan stabilan pembangunan ekonomi tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan sihat adalah penting bagi meningkatkan taraf hidup dari segi mutu hidup rakyat dan usaha membasmi serta mengurangkan jurang kemiskinan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.